Beliau menghulurkan bantuan tanpa mengenal agama dan bangsa, dan figura ini cukup disegani dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang dalam kesusahan. Dan Star at Awani pada minggu ini akan membawakan individu tersebut yang cukup besar maknanya di mata masyarakat. Ikuti laporan saya sediakan bersama juru kamera Fahmi Azhar untuk minggu ini. Mati itu pasti, kita harus bersedia. Baik, seperti mana yang kita janjikan bersama dengan Astro Awani ketika ini merupakan aktivis masyarakat Encik Kuan Chi Heng atau lebih kenali sebagai Uncle Kentang. Dari rakyat ke rakyat itu antara slogan yang kerap kali menjadi buah mulut masyarakat, khususnya untuk melihat figura Uncle Kentang ini sebagai seorang hero dalam masyarakat untuk memberikan bantuan khususnya kepada golongan yang sangat-sangat memerlukan. Terima kasih Uncle kerana bersama dengan Astro Awani ketika ini. Terima kasih sama-sama. Uncle, ini kita dalam salah sebuah kenderaan yang banyak membantu masyarakat lah. Mungkin boleh diceritakan secara ringkas Uncle mengenai usaha-usaha murni ini yang digerakkan untuk membantu golongan yang memerlukan. Ini adalah salah satu daripada kita punya inisiatif untuk membantu mereka yang terlantar daripada sakit stroke ataupun kanser ataupun kemalangan jalan raya. Selain daripada ambulans ni, kita juga membuat penghantaran perjalanan terakhir. Maksudnya kalau dia dah datang berubat daripada kampung dan dia nak balik kepada rumah dia di kampung, di Terengganu ataupun di mana-mana, maka ramai yang tidak berkemampuan. Baru kita terima call, baby daripada Batu Pahat nak datang ke IJN, tak ada duit, sewa ambulans 1,200 dan jadi kita dia mempunyai beban. Jadi kita bantu dia untuk permudahkan dia. Jadi bagi kita ambulans, van jenazah, taksi sposin ataupun lain-lain lah, rumah retreat, rumah RM1, hotel RM1, semua untuk mereka yang susah. Uncle, sepanjang kita borak tadi kan Uncle, macam Uncle kata baru saja terima panggilan. Tak henti, ada 4 telefon bimbit saya lihat, tak berhenti berdering. Bagaimana Uncle boleh berceritakan kepada kita situasi ini setiap hari berlaku, ada masyarakat hubungi Uncle. Mungkin boleh ceritakan Uncle, tak berhenti telefon tu, berapa banyak sehari? Tadi kita dapat orang buta tidak ada makanan, ada orang tua tak ada makanan, lepas tu ada orang Indonesia di Seri Petaling tak dapat makanan. Jadi kita memanglah telefon tu banyak berbunyi. Ada kala orang minta ambulans, tak ada oksigen rumah, dan juga masa pandemik ini kalau dia sakit, dia nak balik rumah, dia nak sewa oksigen pun susah. Kerana oksigen semua dah dihantar pada mesin oksigen dihantar pada yang sakit COVID. Jadi tak apalah. Bagi saya penat lah. Saya tak mau tipu lah. Saya memang sangat capek, sangat penat. Tetapi saya bersyukur kerana saya masih diberi kesihatan yang bagus. Walaupun kepenatan, tapi saya tak sakit. Jadi kita bayangkan orang yang sakit. Dia nak penat pun tak boleh. Dia dah sakit. Jadi kita bantulah dia. Jadi saya menghindarkan perasaan kepenatan tu dengan ambil maklumlah. Mereka yang sakit memang memerlukan. Uncle sendiri kata tipulah kalau kata tak penat kan Uncle sepanjang dalam usaha untuk membantu orang ini. Tapi apa kekuatan Uncle setiap kali terima panggilan itu? Apa yang mungkin dari lubuk hati Uncle sendiri yang membuatkan aku perlu membantu mereka teruskan walaupun penat sekali? Apa yang mungkin menyentuh hati Uncle
dalam banyak-banyak panggilan telefon yang diterima itu? You bayangkan semalam ada bala dia kata isteri dia dan doktor suruh balik lah sakit kanser stage 4 kan. Masa dia bercakap saya, dia kuat lah, suara dia kuat. Lepas tu bila bercakap dengan bayaran tu dia kata tak apalah, saya akan cari mana-mana kawan-kawan bantu. Dan dia terus kepada suara tangisan. Saya kata dengan dia, tak apalah bala, kita adik-beradik kita bagi charge RM1 lah. Dia menangis dengan begitu seperti saya, seperti abang dia lah. Dia menangis, dia menaruh harapan betul-betul pada saya. Jadi kekuatan dia ialah bila orang menaruh harapan pada kita. Dan kita kena bersyukur lah. Kita kena bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur. Bagi saya, dulu saya dan ayah pun mati begitu saja. Kerana kami tak mampu sewa ambulans ataupun pergi kita tengok doktor. Kami duduk dalam kampung. So saya tak mahu peristiwa sedih ayah saya mengulang di jiwa saya. Kalau boleh saya ambil iktibar tu bahawa setiap orang tu adalah ayah saya. Dan saya selalu beritahu budak-budak yang tim-tim kita yang keluar tu kan. Dia macam ni lah. Kita ambulans ni, kita mesti ada semangat. Yang jatuh di luar tu adik kita. Yang jatuh di luar tu ayah kita. Kalau itu ayah kita macam mana? Kalau itu mak kita macam mana? Jadi semangat tu mesti ada sentiasa di sanubari. Kalau kita ambil itu orang lain. Itu jadi satu daya kekuatan kita untuk berlari ke mereka yang jatuh, yang sakit, yang perlukan bantuan. Bagi saya selalu bila saya buat meeting, saya akan kata, that is our father, that is our mother, that is our sister, that is our brother. Itu yang penting kita sematkan di sanubari. Sorry, minta maaf, saya quote sikit ayat Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Aku jadikan kau dari seorang lelaki dan seorang wanita dan menjadikan puak-puak untuk kamu saling mengenali dan saling menyayangi. So apa maksud dia tu? Kita adik-beradik, kita satu moyang, Adam dan Hawa. Jadi kita harus memberikan, orang kata, sokongan kepada setiap manusia, orang kata setiap umat ataupun setiap haiwan yang dijadikan Tuhan. Itu pun Tuhan hadiahkan kepada kita. Bunga-bunga Tuhan hadiahkan kepada kita. Siapa yang buat bunga tu? Manusia? Tidak. Tuhan yang buat bunga. Untuk apa? Untuk menyerikan hidup kita. Tetapi kita ni khilaf. Kita ni tidak pergi tengok rumput tu. Rumput pun ada kecantikan dia. Kita jarang, kita terlalu, ini pandemik ni bagus sungguh. Pokok semalu. Bila kita tengok pokok semalu? Bila kita bisa sentuh pokok semalu? Keajaiban Tuhan, hadiah Tuhan, kita langsung tidak ambil tahu. Kita kejar kebendaan dunia. Kita lupa apa yang ada dengan Tuhan bagi pada kita. Jadi bagi saya, wahai sahabat semualah, saudara semua, pandemik ini adalah untuk kita bermuhasabah sendiri. Kita cari mana ni kehilangan diri kita. Dalam lautan ombak kita mencari kebendaan dunia. Kita lupa dengan Tuhan. Saya minta maaf, banyak yang kita terlepas pandang. Kita tak ambil inting, tak ambil pot. Itu jadi sesiapa yang sakit itu adalah saudara kita. Sesiapa yang perlukan bantuan adalah saudara kita. Dan ingat bahawa Tuhan tidak mendatangkan orang susah itu untuk menyusahkan kamu. Sebenarnya kamu harus bersyukur kerana orang susah jumpa kamu. Kerana itulah pahala yang kamu akan dapat nikmati apabila kamu pulang nanti. Jadi bagi saya, ia ada satu kesyukuran apabila orang susah atau orang lapar datang jumpa kamu. Ia satu peluang yang Tuhan hadiahkan, yang kamu tidak boleh pandang sebagai sinis benda tu. Oh, kamu orang susah. Jadi kita ni kena banyak bersyukur. Kita kena banyak bersyukur dan kita banyak mendalaminya. Dia takdir. Tuhan tak akan jumpa orang susah dengan orang. Mungkin dia tak jumpa dengan Ali, dia tak jumpa dengan Ahmad, dia jumpa dengan Abu. Abu patut bersyukur bahawa orang susah tu jumpa dia. Kerana itulah pahala yang Tuhan akan kurniakan pada dia.
pengorbanan yang Angka lakukan, walaupun tidak mengharapkan balasan, ikhlas dilakukan dari hati, kita nak melihat juga ke arah depan sedikit anugerah Points of Light yang akan diberikan oleh Ratu Elizabeth II. Bagaimana kita boleh menyentuh mengenai perkara itu, Angka? Angka sendiri pernah katakan ini adalah anugerah untuk semua, tanpa masyarakat rakyat Malaysia, anugerah ini tidak akan dapat diberikan. Ya, pasal apa? Ini anugerah adalah untuk semua. Because tanpa media mainkan peranan, tanpa orang ramai menderma RM5, RM10, saya rasa kita tak boleh dapat angka kentang. Because angka kentang adalah masmuk. Angka kentang adalah daripada semua agama dan semua bangsa. Jadi saya menujukan anugerah ini kepada semua rakyat Malaysia. Kerana kita bersatu, bernaung di bawah bumbung angka kentang. Dan kita ni semua gila. Anjing pun, seekor anjing pun semua nak donate. Jadi sampai bila hari ni pagi ni ada Indonesia yang sakit kanser, ramai yang paksa saya buat tabung. Paksa, dia kata you buat tabung, kita donate. Inilah semangat orang Malaysia. Jadi bagi saya, kita punya perpaduan sangat jitu sekali. Sangat kental. Hanya ada permainan kiasan bahasa orang-orang yang beragenda sendiri yang memburuk-burukkan kita antara Melayu, Cina, India. Tidak ada. Bagi saya, kalau kita satu kereta tu jatuh dalam gaung, kita tak tanya dah kereta tu siapa punya, Melayu punya ke, India punya ke, Cina punya. Kita akan terus terjun masuk gaung tu, kita akan selamatkan orangnya. Betul atau tidak? Betul. Jadi sebenarnya dalam sanubari kita, Tuhan dah jadikan kita sebati. Hanya kita kadang-kadang dah leka kan, dah lalai, dah jadi action sikit kan. Tapi bagi saya, kita adalah satu keluarga yang besar daripada surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Rakyat Malaysia pun sama-sama gembira kita menerima anugerah itu kan, penghargaan itu. Saya rasa ramai yang ucap tahniah pada saya dan saya kembalikan tahniah itu kepada mereka. Kerana dalam penggerakan kita seharian tu, kita mempunyai nilai-nilai Malaysia yang memang kita katakan sejati. Dan saya faham followers saya tu semua memang adalah sangat-sangat bagus. Angka, dalam kita melihat kepada masa depan, apa lagi yang mungkin harapan Angka untuk dikecapi ataupun ingin disempurnakan dalam masa depan? Saya rasa yang penting kita banyak NGO di negara Malaysia dan tidak ada undang-undang yang mengawal selia atau membantu NGO. Kerana NGO ni mereka bergerak dengan hati yang murni. Tetapi apabila mereka ditimpa kemalangan atau ditimpa oleh apa-apa orang kata bad things lah, mereka tidak ada undang-undang, kerajaan tidak ada undang-undang atau insurans yang membantu mereka. Jadi bagi saya adalah masa yang tepat sekali bagi negara untuk mencari dunia kesukarelawanan yang mampan, yang orang kata mempunyai undang-undang tersendiri yang dimatukkan tersendiri untuk membantu NGO ni. NGO di Malaysia sekarang hanya bergerak di bawah ROS dan ataupun JKM, di bawah JKM. Tapi di manakah kebajikan NGO sendiri? Ahli-ahli NGO sendiri. Itu adalah penting dan saya harap perkara ini akan diutarakan dan juga dibawa ke hadapan dan supaya semua NGO ni atau dunia kesukarelawanan Malaysia akan bertambah jitu dan baik. Jadi itu harapan besar saya, bahawa ada undang-undang untuk membantu NGO. Angka, ini mungkin soalan terakhir lah, Angka. Mungkin ada yang di luar sana ketika ini menunggu bantuan, sama ada mungkin daripada Angka itu sendiri ataupun individu-individu lain. Mungkin apa yang boleh Angka katakan kepada mereka yang masih lagi mengharapkan bantuan itu? Apa yang boleh dikatakan untuk pastikan mereka tidak putus asa dalam meneruskan hidup, Angka? Okey, kita nak maklum bahawa memang kalau dia orang mohon mungkin makan 1-2 hari untuk sampai ke mereka. Jadi bagi saya, jangan putus asa. Yang penting yakin pada Tuhan
Kerana Tuhan datangkan cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan untuk kita mendekatinya dan bukan untuk kita menjauhinya. Kerana masa dalam susah kita akan ingat, kita akan doa dengan Tuhan supaya kita disenangkan. Jadi bagi saya, terimalah itu sebagai satu tanda Tuhan kasih sayang dengan kamu dan yakinlah bahawa bantuan akan tiba, walaupun daripada mana. Dan ingat kita balik kepada ayat Quran juga, Tuhan tidak akan membebankan kamu lebih daripada apa yang kamu mampu tanggung. Kita kena yakin ayat itu. Baik, terima kasih Encik Kuan. Dalam tempoh saya berada dengan Encik Kuan ni, banyak benda sebenarnya kita nak tahu, tapi kesudukan masa, saya harapkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Encik Kuan itu sedikit sebanyak memberi contoh kepada mereka di luar sana dan kepada penonton Astro Awani. Inilah dia hero, inilah dia harapan rakyat dan juga masyarakat. Semoga dengan usaha murni yang dilakukan oleh Angka Kentang ini sedikit sebanyak memberi sinar baru pada mereka yang memerlukan. Dekat ini dulu, saya Hasimi Muhammad untuk Star at Awani, Astro Awani.